Okay. Decision itu kita nak jadikan dia sebagai integer number. Okay, so kita akan tengok contoh lah. Okay. Integer tahu kan, nombor bulat lah, tak ada fraction, tak ada perpuluhan, tak ada tu. Okay. So ini contoh dia. So kita masuk terus ke dalam contoh lah. Okay. Yang lain-lain semua sama je, cuma dia dalam kes ni sebenarnya dia ada dalam extra cases untuk integer ni ada macam-macam lah. Ada binary, untuk kita jadikan binary, maknanya daripada banyak-banyak tu kita nak pilih satu je, tapi tu complicated. Tapi yang penting yang saya nak tunjuk yang agak related dengan kita punya bidang ni, selain daripada tu maximize dengan minimize ni, untuk kita dapatkan decision kita tu dalam bentuk integer. Okay, nombor bulat. Alright, so ini contoh dia, nama company dia Eastbourne Realty. Okay, ini contoh untuk integer optimization. Right, so okay. Alright, so company ni, so Eastbourne ni dia dia nak purchase lah. Okay, nak purchase, dia punya situasi dia nak purchase a new rental property, nak beli property tu untuk rental. Okay, so dia ada availability fund 2 million. Okay, kes ni. Okay, so dia nak beli, dia ada 2 million dan dia nak beli a new rental property. Okay, so after dia buat screening situ, initial screening tu, so dia decide, dan dia decide nak nak invest 2 million tadi tu. So dia nak invest untuk townhouse dengan apartment saja. Okay, so dia punya property tu dia fokus kepada townhouse and apartment building saja. Ingat, dia ada 2 million funds dan kemudian dia nak invest dalam townhouse dengan apartment building. Okay, so dia kata each townhouse can be purchased 282,000. Okay, so cost untuk townhouse ni dia nak beli ni 282,000. Okay, tapi townhouse ni ada 5 je, 5 only available. Okay, tadi dia ada 2 million, kemudian bila nak beli satu townhouse, cost dia, harga dia adalah 282,000. Townhouse ni ada 5 saja, only 5 available. Okay, kemudian tadi dia nak beli townhouse dengan apartment kan. So apartment ni, apartment pula dia can be purchased for 400,000. Okay, so apartment tu dia boleh beli dengan harga 400,000. Right? So developer dia kata dia boleh construct je as many building as Eastbourne want to purchase. Maknanya berapa banyak dia nak purchase, dia boleh developer boleh bina lah untuk dia. Okay, manager dia, okay, so dia manager ni dia can devote, dia boleh spend masa dia about 140 hours per month saja untuk this new property. So dia ada masa untuk new property ni, untuk dia spend untuk townhouse dengan apartment tadi tu, dia ada masa up to 140 hours only. Okay, so dia boleh spend untuk townhouse dalam lebih kurang 4 hours per month. Okay, and untuk apartment pula dia require dalam 40 hours per month. Okay, dia spend untuk cari rumah untuk townhouse ni, dia nak invest tu about 4 hours. Tapi untuk apartment ni, so dalam 40 hours per month. Tapi dia ada up to 140 hours per month only. Okay, right, apa dia lagi? Okay, so dia kata sekarang ni dia kata annual cash flow. Okay, after dia punya akhirnya dia dah, kalau dia beli tu kan, dia nampak cash flow dia, duit cash flow tu apa yang dia dapat lah, dia dapat nanti after dia dah tolak duit payment semua ni, operating expenses tu, dia anggarkan duit yang dapat kalau dia spend untuk townhouse dia akan dapat dalam 10,000. Kalau untuk apartment building dia akan dapat 15,000. Okay, right, so sekarang ni Eastbourne's owner, dia nak tentukan, would like to determine the number of townhouse and number of apartment building to purchase to maximize annual cash flow. Okay, so jadi dia nak beli, dia nak tentukan berapa townhouse dan berapa apartment untuk dia beli supaya dia dapat maximizekan dia punya annual cash flow. Okay, yang tadi
They estimate 10,000 untuk townhouse per townhouse and 50,000 per apartment building. Okay. Lagi tak? Alright, so tak. Okay, so daripada situ kita akan pergi first. Macam biasalah, dah dapat situasi dan kita kena create dia punya linear programming dulu. Lepas dapat linear programming, dah kita akan masukkan dalam Excel. Okay, sama je. Alright. Okay. Macam mana nak tunjukkan? Okay, so saya copy yang tadi tu, apa yang information tadi tu semua, saya copy masuk sini. Okay, ni yang tadi yang dalam slide tadi tu, okay. Eastbourne dia ada 2 million kan. Kemudian dia decide untuk invest, dia nak invest untuk townhouse dengan apartment building, okay. So kalau dia beli townhouse ni, harga untuk townhouse adalah 282. Untuk apartment harga dia adalah 400,000. Okay. Tapi townhouse ni dia ada dia punya ni. Dia, sebab dia ada 5 saja. Okay, dah. Okay. Okay. Saya you kena bagi tahu sebab saya tak nampak signal line poor tu tahu, sebab saya full screen tu jadi saya tak nampak Bila saya masuk ke saya punya team ni baru saya nampak. Okay. Okay. Tadi information tadi kan. Okay. Jadi semua ni dan annual cash flow ada 10,000. Cash flow dia tu 10,000 per townhouse and 15,000 per apartment building. Okay. So dia nak tentukan berapa kat sini. Eastbourne like to determine the number of townhouse and the number of apartment building to purchase to maximize the annual cash flow. Okay. So apa objektif dia? Biasalah kalau kan kalau buat ni kan kita kena tentukan apa objektif tu kan. Hilang pula teks ni. Okay, so apa objektif? Objektif apa? Townhouse dengan apartment. Mana townhouse? Mana? Tu decision. Objektif apa? To maximize cash flow kan. So dia nak maximize cash flow je. So macam mana dia nak maximize cash flow? Melalui dia kena buat decision. Okay. So objektif dia nak maximize cash flow. So decision yang dia kena buat adalah berapa number of apartments untuk dia invest number of townhouse kan. Townhouse tu. And number of apartment buildings. Okay. So objektif dia nak maximize cash flow dia je kan. So dia ada 2 million, so dia nak invest dan dia nak dapatkan pulangan yang sebanyak yang mungkin lah. So macam mana dia nak dapat pulangan sebanyak yang mungkin tu, dia kena tentukan ya sebaiknya berapa number untuk townhouse dia beli, berapa apartment beli. Dia nak invest dan berapa apartment building dia nak invest. Okay. Jadi ini decision. Jadi bila kita dah ada decision, so next kita kena apa? Kita kena assign apa? Kita kena assign variables untuk decision kita kan. Sebab bila kita nak buat programming, kita kena ada decision variables kan. Kena masa tu. So kita assign variable. So we can assign any variables. Okay. So kata townhouse nak senang, kita butilah townhouse kan. So apartment building equals to apartment building A. Okay. So T maknanya nanti kita tahu T number of townhouse. Maknanya kita tak tahu lagi berapa number of townhouse. So T tu is replace the number of townhouse. 1 ke 2 ke 3 ke kan.
So apartment building tu kita tak tahu lagi berapa, okay, apartment yang dia akan invest. So kita replacekan dia dengan A. So A tu represent number of apartment building yang dia akan spend, okay. Right, so itu decision dia. So next adalah kena tentukan apa? Ya, apa tulisan saya besar? Kecilkan tak tulisan ni? Boleh. Okay. Okay, so next kita ada objektif, dah ada decision, kemudian kita kena tentukan apa lagi? Linear program. Belum lagi. Macam mana saya nak masukkan? Saya tak boleh masuk dah dia punya cursor ke? Belum lagi linear program. Ada. Constraint. Constraint. Okay, so constraint. Kena tentukan constraint. So ada berapa constraint? Constraint yang pertama apa dia? Hours. Kuat apartment. Constraint apartment. Apa? Yang pertama. Purchase. Apa purchase? 2 million. 2 million. 2 million tu. 2 million. Dia ada 2 million je. Constraint yang pertama. You boleh nak masuk mana dulu tak ada masalah lah. Tapi kalau macam kita tengok tu, kita tengok step, kita tengok daripada atas sampai ke bawah. Tapi nak tak yang dulu pun tak ada masalah tau. Tak semestinya turutan tu kena macam tu. Okay. Jadi kalau nak, sebab saya nak tunjuk tu, kita tengok daripada atas. So kita tengok sekarang ni dia ada 2 million available. So 2 million available tu is a constraint lah, limitation. You tak boleh nak spend sebanyak yang mungkin sebab duit ada 2 million. Jadi bila you nak beli townhouse dengan apartment building tu, kena tertakluk pada 2 million tu. Okay. So fund available. Fund available dia. Boleh lebih pada 2 million tak? Tak boleh. Okay, so less than lah kan? Less than or equal to 2 million. 2 million. Fund dah. Fund. First. Kedua, apa lagi constraint dia? Hours. Manager hours. So managers hours. Berapa ada? 140. 140 maknanya boleh lebih ke tak boleh? Kurang dapat. Kurang daripada. So kena kurang daripada 140. 4 million pula. 140 hours. Ada lagi tak? Required time. Required time tu dah termasuk dalam hours lah. Yang purchase 4282. Itu tu dia cost dia untuk harga untuk dibeli satu rumah, satu harga belian untuk satu apartmen. Apa lagi? Ada tak? Ada ke tak ada? Annual Ada ke? Ada ke tak ada? Ada kot. Ada kot, tak ada kot. Annual flow tu bukan apa? Mana? Annual cash flow yang 10,000 dengan 15,000. Annual cash flow tu objektif tadi. Nanti kita akan masuk ke objektif dia. Annual cash flow. Kan cash flow, maximize cash flow. So bila kata cash flow tu is dia punya dalam untuk objektif. Ada lagi satu, apa dia last dia? The availability of townhouse. Kan dia kata townhouse tu you tak boleh nak spend banyak-banyak. You tak boleh nak beli banyak-banyak. Sebab dia hanya ada 5 saja. Sini. Macam mana saya nak highlight? Sekejap boleh. 5. Dia bergerak pula. Boleh. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh pula. Okay.
So dia ada 5 saja. 5 available sini kan. Jadi dia tak boleh beli lebih daripada 5. Okay, so maksimum dia dapat 5. Townhouse dia boleh beli townhouse maksimum 5. So ada limitation. Tapi apartment building dia boleh beli banyak tak, lebih daripada 5 tak? Boleh, tak ada masalah kan. As long as dia punya fund mencukupi lah 2,000 tadi tu. Okay, faham tak? Okay, saya kecilkan sikit ni. Kalau kecil je saya nak sengit-sengit. Okay, so daripada sini, daripada objektif ni, kita nama kita panggil, kita keluarkan information. So bila dah keluarkan information, baru tadi kita buat apa? Linear programming. Okay. So linear programming. Aduh. Okay, so masuk kat sini. So linear programming, kita akan mulakan objektif kita maximize kan. So maximize. Maximize apa? Cash flow kan. So cash flow, berapa cash flow untuk estimated cash flow untuk townhouse? Kalau satu townhouse dia beli, dia boleh dapat 10,000. Okay, so dia punya cash flow, total cash flow, kata kita bubuh 10 je lah, 10. Kita nak kecilkan. Okay, 10. Nak bubuh 10,000 pun boleh juga, tu macam panjang sangat nanti kita punya tu kan. So 10,000 T townhouse kan. Plus dengan 50,000. 50,000 dia dapat. 15,000 apartment building. Okay, so itu dia punya objektif. So nak capai objektif ni, nak maximize ni, nak kira boleh dapat total nanti tu, dia nak maximize gitu, is subject to tertakluk kepada constraint. So constraint yang pertama, kita dah buat macam tu kan. So kita ikut ni lah nama fund yang pertama. Fund apa tu? Dia ada 2 million. Tapi kalau dia beli townhouse, dia kena bayar 282 satu. Kalau dia beli apartment building, dia kena bayar 400. Okay? Okay ke line saya? Okay, Puan. Okay, alright. So apartment building 282. Kan? Sebab tadi dalam 1,000 ni kita dah buang yang 1,000 kan, kita letak 10 dengan 15 je. So yang lain semuanya yang 1,000 tu kita tukarlah, kita jadi standardize kan Okay. 282 T tambah dengan 400,000 A. Okay. So less than or equals to 2 million. 2 million. Okay. Kenapa yang ni saya tak boleh kecilkan? Okay. Okay, so itu yang pertama. Ada availability 2 million. So kalau beli townhouse 282, kalau beli apartment building dah dapat 400. Yang kedua managers hours. Okay, so managers hours dia boleh spend untuk townhouse 4 hours. So 40 plus apa? 40 A. Less than or equals to, sebab tadi dah tu kan? Equals to 140. 140 hours. Okay, yang kedua Availability. Availability townhouse tu maknanya townhouse less than or equals to 5. So townhouse nak beritahu T tu tak boleh lebih daripada 5. Figures untuk T tu, berapa bilangan T tu tak boleh dapat lebih daripada 5. Okay. Last sekali. Apa? Non-negativity kan? T A More than more than or equals to 0. Okay. Untuk integer, dia ada tambah lagi satu. Okay. Dia ada tambah and integer.
Tu beza dia. Kalau kita nak dapatkan figures tu, so bila dalam programming tu kita kena bagi tahu. Maknanya dia tahu T dan A tu tak boleh negatif dan mesti integer. Maksudnya bila kita kena letak yang integer ni? Integer ni bila keputusan yang awak nak buat tu, awak nak dapatkan figures dia, awak tak nak dapat point. Tak nak dapat dalam bentuk perpuluhan. Mesti nak bila sistem run saja, sistem run sistem bila awak dapat je result awak tu mesti dalam bentuk integer. Nanti saya akan tunjuk bila kita masuk Excel nanti, saya akan tunjuk apa beza kalau kita tak set integer, apa beza kalau kita set integer. Kita tengok. Jadi masa kita nak buat keputusan tu kita kena tahu, decision kita tu tak nak dalam bentuk perpuluhan sebab nanti kalau bentuk perpuluhan nanti ada kekeliruan kat situ. So kita mesti nak integer. Kita kena set as integer lah, nak bagi tahulah integer. Kalau ada bundakan. Maknanya kalau bundakan tu tak ada masalah. Kalau kita dapat macam back, kalau kita nak keluarkan back kan. Yang contoh sebelum ni, kalau awak dapat 252.5, so tak ada masalah nak bundakan menjadi 252. Tak ada masalah bundakan, tak apa. Tapi kalau bila bundakan tu, kalau kita buat pembundaran, kalau kata townhouse ni, you dapat 4.5 untuk townhouse dengan 2.3 untuk apartment building contohnya. Jadi kalau you bundakan 4.5 tu bunda kepada 5 tu, mungkin ada kesan kepada fund ke, mungkin ada kesan kepada hours yang you spend ke, sebab banyak kan 282 punya kesan ni. So mungkin kesan tu jadi untuk elak mungkin melebihi, bila you bundakan tu melebihi daripada availability ke. Jadi kita perlu setkan dia sebagai integer. Saya tunjuk kalau kita tak set as integer atau bila kita set integer. Dia biasa kalau figures yang besar-besar, kalau setakat hours, 4 hours, kalau cost dia tu macam 10 ringgit ke 20 ringgit ke mungkin tak ada beza sangat kalau kita bundakan 4.5 to 5 ke. Tapi kalau macam 282,000 kan, kalau kata 282,000. Kalau 1.5 kan macam 300,000 lebih. Tapi kalau kata 2 dah mungkin jadi 4,000 dekat dengan 500,000 lebih dah. Kan? So perbezaan yang ketara kalau you bundakan tu. Jadi kita sebab beza yang banyak jadi mungkin kita perlu dapatkan figures yang memang dapat kena integer terus. Okay? Nanti saya tunjuk contoh apa kesan dia kalau dalam situasi macam ni yang kita perlukan set terus sebagai integer. Okay. Right. So kat sini untuk create ni tak ada masalah lah kan. Dah banyak kali dah kita repeat. Okay. So sekarang kita nak buat Excel. Okay. So saya dah copy paste yang kita buat dalam whiteboard tu. Dia punya linear programming. So saya letak kat sini lah as a reference. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak masukkan input. So yang blue area ni is a input area, just revision sikit. Input area ni kita masukkan data-data yang available. So ini kita punya decision, yang grey area, pink area is kita punya objective. This is our constraint area. Okay, nak make sure nanti kita nak masukkan dia punya subject tu. Okay. Right, so townhouse kalau kita tengok untuk price, townhouse price ni based on this one. Okay, townhouse dia 282, apartment building 400, 400,000. Manager time untuk townhouse dia boleh spend 4 hours and apartment building is 40 hours. Annual cash flow untuk townhouse adalah 10,000. And annual cash flow untuk apartment building is 15,000, right? So fund available in this case ni, this company the availability fund ni about 2 million, okay? Okay, so kat sisi ni 1,000, so kita butuh 1,000 lah, 2,000, 2 million, okay? Manager time 140, maximum hours available, and townhouse availability is 5, right? Okay, so this is all input area and decision area kita tak payah letak apa-apa, tak payah info. So sekarang ni kita nak masukkan untuk formula. Sini semua kena formula. So formula untuk cash flow ni, okay, sum product kita letak kat sini.
Kan 10 darab T tambah dengan 15 darab A. Okey, jadi bila ada macam ni 10T darab tambah ni, so itu kita akan gunakan sum product. Kalau tak ada darab tambah, tak payah guna sum product. So now kita masukkan sum product punya formula. Sum product 10 dengan 15, so 10 dengan 15. Dan untuk purchase plan ni, okay, apa yang kita nak beli. Right, so sekarang ni tak ada beli apa-apa, kosong lah. So let's say kalau kita letak figure 1 and 1. So kita dapat cash flow. Kalau kita beli 1 townhouse and 1 apartment building. So cash flow yang kita akan dapat, annual cash flow adalah 25,000 kan. Kalau beli 2 townhouse, 1 apartment building, kita dapat 35,000. But this figure ni kita tak tahu lagi either is the maximum or not. Okay. So nak tahu nanti run solver baru kita tahu. Okay. So sekarang ni kita nak masuk yang green area ni, which is constraint area. So equals to, availability ni equals to, kita ambil yang funds available kan, availability of funds. Enter. Okay. Ingat green area dia mesti ada formula. Okay. Kalau tak ada formula nanti nak run susah. Dia akan keluar error nanti. Okay. So manager time is 140 hours equals to macam tu. And townhouse availability equals to 5 ni. So enter. Okay. Jadi itu availability. Sekarang kita nak tahu berapa yang use sebenarnya. So berapa nak use ni kita kena guna formula ni lah kan. So funds yang dia guna adalah equals to 282 dengan 400. Dia akan darab dengan purchase plan ni. Okay. Sorry. Kita masuk sum product. So kita delete. Type dulu sum product. Okay. Sum product 282 400 dengan townhouse and apartment building. Okay. So enter. Okay. Jadi bila beli 2 townhouse and 1 apartment building ni kita baru guna 964. Okay. Hours spend equals to sum product. Sum product. Klik. Okay. Hours manager time ni. Ini select ni. Koma dengan townhouse ini. So enter. Okay. So 48 tahun. Dia guna 48 jam untuk 2 ni. Okay. Untuk 2 townhouse dengan 1 apartment building. Okay. So number of townhouse equal to kita klik kat sini je lah. Okay. Dia tak ada apa kan. Jadi dia figure T kan. Ni T, ini A. So equals to. Okay. So sekarang ni dapat 2. Maknanya 2 tak lebih daripada 5. Okay. So sekarang kita dah key in semua. Okay. Kalau kita ubah je kat sini nanti figure semua ubah lah. Ubah tak ubah. Okay. Kita boleh main teka-teka. Tapi bila teka-teka tu macam kita tak tahu what is the actual, the maximum punya figures. The best figures tu. Okay. So sekarang ni kita nak pergi ke solver. So klik ke data ribbon and solver. Okay. Alright. So set objective. Objective adalah pink area. So ini objective kita. Okay. So objective. Tadi to maximize cash flow. So maximize lah. By changing the variable is ni number of townhouse and number of building. Okay. And subject tu constraint dia. Okay. So constraint dia dekat sini. Nampak tak? Okay. So total use sini. Kita mesti kurang daripada 2 million. Sini. 2 million. Okay. So add lagi. Managers hours. Yang ni tadi kita dah masukkan formula ni. Mesti kurang daripada 140. Jangan type 140 tau. Mesti klik cell. Okay. Add lagi. So, townhouse. Number of townhouse yang you invest. Mesti kurang daripada 5 ni. Okay. So, dah habis kan? Right. So, kita masukkan okay. Okay. So, okay. Kat sini dah. Dan kita ambil simplex. Dan kita solve dia. The solve, okay. See, dah ada kat sini. Nampak? Bila saya tak letak ni integer, tak bagi arahan integer, so figures ni yang keluar. Kan? So, saya kecilkan sikit figures ni. Nampak? Okay, so figures ni, bila kata figures ni macam ni, nampak tak? Boleh ke beli rumah, townhouse, 2.48 townhouse? Kan? Kita tak boleh beli fraction townhouse tu. Can we buy 3.25? Kan? Tak boleh. So, but this is the best solution kalau kita tak set as an integer kan.
So, this is the best. Dengan beli 248 dengan 325 ni, this is the maximum cash flow. Okay, 74,000 kan. Funds yang kita use 2 million, 2 million. Guna sebenarnya. 140 hours available, so kita guna 140 hours. Kan? Available 140 hours, kita guna 140 hours. Dia kata maksimum ada 5 tapi kita beli 2.48. Okay. Tapi the problem is, boleh ke you beli townhouse 2.48? Kan? Tak boleh. Kan? So tak boleh. Jadi macam mana? So kita boleh dapat 74, ingat ni 74 million. Okay, so saya type kat sini. Saya type just nak ubah sebab nanti saya nak ubah sikit. Okay, so ini 74 million. Okay. Ataupun kalau kita nak dapat tepat lagi, saya buka kepada 73.57. 73.574. Okay. So decision 248 townhouse dan 3.25 apartment building. So kita akan dapat 73,574. Okay. Ini pulangan yang kita dapat lah. Okay. Kita punya cash flow kita. Okay. Tapi ingat, kita tak boleh beli 2.48 dengan 3.25. Jadi kita akan buat pembundaran lah bila kita nak beli. Let's say lah kalau bundarkan 2.45, 2.48 ni bundarkan dia akan jadi 2. Kan? Apartment building ni kalau kita bundarkan dia akan jadi 3. Okay. So 3. Bila kita bundarkan macam tu 2 dan 3. Now kita punya cash flow dah kurang jadi 65,000 je. Instead of kita boleh dapat 73,574. Kita hanya, kalau kita bundarkan macam tu kita hanya dapat 65,000. Kan? Okay. Funds okay. Kan kurang daripada yang available. So okay lah kita boleh beli. Dia punya manager's time pun kurang juga. Townhouse tu kurang lah kan. Right. Jadi tapi masalahnya dekat sini okay. Instead of constraint okay. Tapi instead of you can get 73,000 you hanya dapat 65,000 only kan. Kalau kita bundarkan secara macam tu lah. Okay. Let's say saya go back. Okay. Katalah ni 2.48 dah nearest to 2.5. So bila 2.5 ni mungkin boleh lah kita kata kalau tadi kurang sangat so kita jadikan 3 dan yang ni 3. Okay. Alright lah banyak dapat 75,000. Okay. 75,000 kat sini. Tapi problemnya funds kita ni kita dah lebih dah 46,000. Kita ada 2 million. Now we have to spend 2,046,000. Hours okay, availability of hours okay, and number of apartment pun okay juga. Cuma masalahnya kalau kita bundarkan macam tu, funds ni nampak tak lebih. Tak boleh lah, you ada 2 million, macam mana you nak spend 2,046,000 dah extra, okay. Jadi that's why, because kita nak memang tu integer, sebab itulah kita kena set integer. So, jadi saya go back balik data. Kita akan tambah satu lagi kat sini constraint dia. So, saya add satu constraint. Which is saya nak bagi tahu ini number of apartment and apartment building ni adalah klik kat sini nampak ni ada int. So, int ni is integer. So, klik integer. So, integer ni then kita klik OK. Dah ada kat sini. So, dia bagi tahu yang number ni mesti integer. And then, kita solve. Okay. Okay. Right. So, now kita dapat dah. Nampak? Patutnya, bila kita dah set integer value tu, so, the best combination is that kita beli 4 townhouse and 2 apartment buildings.
Nampak tak perbezaan tadi tu apa decision kita kan? Tadi 2, 3 ataupun 3, 3. Tapi sebenarnya yang the best combination dengan constraint kita adalah 4 dan 2. Okay. So at least instead tadi kalau kita buat 2 dengan 3 tu kita dapat 65,000. But now kita dapat 70,000. Okay lah kan, kurang 3,000 je. Better than 65,000 kan. But and kita fulfill all the constraint here. Okay. Itulah bila keperluan, bila kita perlunya letak integer tu, bila ada dia punya effect significant. Kalau kita buat, kita round out dia punya figures tu, ada significant effect kepada either constraint kita ke ataupun kepada kita punya objektif. Okay. So kalau significant effect tu maknanya sangat ketara perbezaannya. Jadi kita kena letak constraint. Kita tak nak kita yang pundakan. Biar sistem tu kira sendiri dah bagi jawapan yang tepat kepada kita. Okay. Alright. So itulah integernya. Okay. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi example integer. Kita tengok integer programming ni. Okay, so ni King City Incorporation manufactures machine tools. The production planner who oversees the production of 2 of King City's machines needs to determine how many of each to produce this month. Okay, so the two machines, top lathe and big press, each require a certain common component. Okay, so now first information dia nak tentukan, so dia nak tentukan how many each to produce top lathe and big press. Okay, so nak produce, you want to produce this top lathe and big press ni, they requires a certain component. Okay, so top lathe require 10 of these components and big press requires 7. But only 49 components are available this month. Okay, so ni kalau kita tengok ni constraint lah, ada 49 saja. Okay, so the sales departments require that the total number of machines produced in a month must be at least 5. The total number produced. Okay, total number production at least 5. Okay, so the number of top lathes and plus the number of big presses must be at least 5. Okay, so total production 5. The profit for a top lathe is 50,000 and 34,000 for a big press. Okay, so itu situasinya. So now question A, assuming that adequate labor and all other resources are available, formulate an integer, nampak dia highlight integer programming model to determine how many of each product King City should produce to maximize profit. Okay, so kat sini first kali dia dah highlight integer programming model. Okay, nak apa? Nak determine how many each King City product city to maximize the profit. Okay, right. So jadi kita ada apa dia punya daripada ni kita keluarkan apa dia punya constraint. Okay, so kalau tengok first constraint dia adalah component. Yang kedua total production ni, total production must be at least 5. Okay, so total production must be at least 5. So kita ada 1 dan 2 constraint. Okay, lagi tak? Macam tak ada je. Okay, alright, so bila dah dapat tu, sekarang ni kita kita nak answer question A dulu. Okay, so A, kita nak buat integer tau, integer. So integer ni integer model. So first kali kita tentukan apa? Maximize. Kalau nak keluarkan info dulu pun boleh juga. Okay, katalah nak keluarkan info dulu. Mari kita keluarkan info dulu. Okay, so info kat sini saya tak ni info. So info objektif dia, objektif
maximize profit. Maximize profit. Okay. So decision apa? Nak keluarkan number of top list and big price. Okay. Right. Okay, so decision kita dah ada top list and this big price. So lepas dah tahu decision, then kita akan assign variables. Let's say top list ni saya letak T and big price saya bagi D. Okay. Right, so objektif dah ada, decision dah ada, boleh tak nak label ke? Label lah. Okay, so next decision kita kena tentukan constraint. Okay, so constraint. How many constraint kita ada? Kita ada 2 je kat sini. Satu component. Component requirement. Component availability. Components availability. Dia ada 49. So boleh lebih ke tak daripada 49? Tak boleh. So less than or equals to 49. Okay. Okay, yang kedua, constraint yang kedua adalah total production. Total production for both at least, dia kata at least 5. Maksudnya apa? Mesti lebih daripada 5. Okay, tak boleh kurang daripada 5. Okay. So nampak constraint ada 2. Kita ada objektif, kita ada decision, kita ada constraint. Okay, so next kali kita akan buat kita punya, inilah jawab soalan A berdasarkan ni. Okay, so maximize. So objektif apa, berapa dia punya profit for each. Okay, maximize. Okay, kata saya letak 50 lah, 50 T. 50 T tambah dengan 34 T. Okay, so itu tu maximize. Okay, and then maximize ni dia subject to. So, kita ada 2 constraint. Subject to. Okay, so subject tu first constraint kita apa tadi? Components availability. So component availability dia ada 49. Tapi untuk top list nak keluarkan dia perlu 10 T tambah dengan untuk big price dia perlukan 7. Tambah 7 sini 7 ni 7. Okay, 7 B. Siapa big price jadi D? Aduhai. B, sorry. Okay, so ini keperluan tapi dia ada 49 saja. So tak boleh lebih daripada 49. Okay. Yang kedua, constraint yang kedua, dua-dua. Okay, nak keluarkan number of top list and big price tu dua-dua mesti lebih daripada 5. So T plus B more than or equals to 5. Okay, so kita ada 2 constraint tu je. Nak habis dah, senang je. Okay, so next adalah last kali kita nak bagi tahu T dan B mesti more than or equals to 0. Nampak tak? Sebab dia kata kat sini dah formulate an integer programming model. So kita kena letak an integer. Dia mesti lebih daripada kosong dan dia mesti integer. Okay. Alright, so itu soalan 1A. Okay, nak buat ini. Kemudian kita akan pergi soalan B pula.
solve the model formulated in part A without integer requirement. Okay, so kita nak solve masuk dalam Excel tu without the integer requirement. Okay, dan kita akan tengok apa kesan dia nanti. Right? Okay. Okay, so sekarang ni kita nak solve lah, nak jawab soalan B. Okay, so ini part B untuk B dulu. Okay, so part B ni kita nak masukkan data ni. Okay, so komponen jadi komponen 10 kan. Okay, dan big press perlukan 7. Okay, so available ada 49. Okay, unit pula berapa? Profit per unit kat sini 50 dan 34. Okay, 50 dan 34. Okay, total required dia nak minimum production berapa? 5. Okay, jadi ini bahagian decision lah yang kita nak buat. Okay, ini total dan ini kita punya constraint tadi tu. Okay, alright, so kita tengok untuk number of component ni, kalau kita tengok balik kita punya ni kan, ada number of component 10 darab T tambah dengan 7 darab B. So kita tahu itu kita kena guna sum product. Okay, so sum product equals to sum product. Okay, komponen ni dan juga dengan number to produce. So enter. Okay, so dapat kosong. So kata kalau keluar 1, 4 lah 10 kan. Okay, kita tengok. Okay, so requirement berapa kita nak? Equals to 49. Enter. Okay, total production, so dia kata total production adalah, kalau kau buat ni, total production T plus B. So tak ada darab-darab semua kan. So T plus B saja. So kita buat ini equals to T plus B. So enter. Okay, so requirement yang kita nak mesti at least 5. So enter. Okay, so at least 1 requirement. So profit yang kita nak adalah profit, tengok kat sini, profit 50 T darab T tambah dengan 34 darab B. Okay, jadi kita tahu itu adalah sum product. Okay, so sum product mana tadi? 50 ini dengan yang ini. Okay, so enter. Okay, so dengan keluar satu-satu ni kita dapat profit 84. Okay, jadi dah isi, bila dah isi kita pergi kepada solver, data and then solver. So objektif kita kat mana? Kat sinilah, nak maximize the total profit. Profit to maximize, so click maximize. By changing a variable, kita nak ubah yang mana? Ini number of top legs dengan big price produce. Okay, so kita punya constraint kita adalah number of component must be less than requirement. Okay, okay, add lagi, ada satu lagi, total production less than ke more than? Is at least 50, at least 5. So dia mesti more than sini. Okay, so okay, so kita ada dua constraint and then click solve. Okay, ini jawapan dia. Okay, jadi jawapan yang kita dapat kat sini adalah dia should produce 4.667 and 0.33 big press. Okay, so total profit adalah 245. Okay, soalan dia kata apa? Solve the model formula. Kita dah solve and dia punya question tu what is the optimal profit and what are the optimal values. Okay, so kita kena mention lah kat situ. Okay, total profit, total kena type lah, kena bertukar. Total profit for King City is 245. Okay, and number of apa dia tanya,
optimum value, okay. Optimum value number of top leads is 4.67 and number of press is 0.33. Okay. Right. So kena bagi jawapan lah. Okay. Nak jawab tu dia kena bagi jawapan. Okay. Bila jawab soalan, you kena tulis jawapan dia kat sini. Kan? Ini jawapan dia. Bukan run je. Run tu satu hal lah. Satu. Dan jawapan pun kena tulis. Okay. Itu soalan untuk B. Okay. So the pembetulan sikit is not. Ni kita kena tambahkan dia in thousand kan. So 245,000. Okay. Number ni betul lah. Right. So now kita nak pergi tengok C pula. Tengok C. Dia kata C around the top leads and big price value found in part B. Is the solution feasible? Why? Okay. Okay, so ni ada pembetulan sikit. Is in thousand, 445,000. Okay. Alright, so kalau part C pula, soalan C, so tadi B, so sekarang C dia kata round the top leads and big price value found in part B. Is the solution feasible? Why? Okay, so dia kata dia suruh round, kita round je. Okay, so ini kalau kita round daripada 4.667, kita round dia akan jadi 6. Okay, tengok ada perubahan tak kalau kita round macam ni. 5, tak boleh, kita type 5 dan ini akan jadi kosong lah kalau kita round kan, so round. Okay, so kalau kita round, okay, jadi bila kita round tu kita tengok requirement kita tu, bila rounding tu, rounding the solution, okay, leads to following. Okay, kita nak tahu jawapan dia lah, kena explain. Okay, total profit is 250. Nampak naik lagi lah. Tadi 245 kan. The number of top lead is 5 and the number of press is 0. Okay. Right. Betul tak? Ni 5, ni 0 kat sini. Okay. Press. Okay. Alright. So now sekarang ni kita tengok ni. Tapi kita kena check requirement. Okay. So tapi requirement ni, requirement. Okay. So requirement dekat sini, dia kata 49. Tapi dengan kita round tadi tu, dia dah jadi lebih. Okay. So dia jadi lebih. Boleh ke tak? Tak boleh. So that's why lah. However, SC in this worksheet, okay, kita panggil sebagai this solution. Kita kata ni is infeasible. Tak boleh. Infeasible tu is not impossible, infeasible. Okay. Cause at it use 50 of the components. Kena explain lah kenapa. Kan? Which is greater than the 49 have available. Okay. Right.
Okay, jadi dia tak boleh lah sebab dia guna 50 lebih. So kalau nak round macam tu je, nampak tak kalau kita round macam tu je tak boleh. Okay, tak feasible jadi jawapannya. Okay, so see dengan round macam tu tak boleh. So kita go kepada jawapan D. Dia kata truncate the top list and big price value found in the part B. Which is just drop the fractional part saja of each value. Okay. Alright, so kita go balik pada sini tengok part D tadi. So just drop maknanya kita buang je yang point tu. Ini jadi 4 dan yang ini jadi kosong. Okay, kosong. 4 kosong. Okay. Alright, bila dah buang macam tu je, kata okay, kita buat truncating ni. Truncating leads the following. Okay, total profit is 200,000. Sikit lah jadinya 200,000. The number of top plates is 4 and the number of big press is 0. Okay. However, kalau kita tengok kat sini, dia punya requirement kat sini tadi dia kata 5, kena lebih daripada 5, tapi sekarang ni kita keluar hanya 4 sahaja. 4 saja. Kan? Jadi tak boleh juga. However, as seen in the worksheet, lagi sekali, this solution is as it only provides 4 total units. Okay, which is less than the minimum requirement. Okay, right. So tak boleh juga. Okay, so D dah jawab tak feasible juga. Okay, sebab apa? Nampak dia kena why, that's why kena reason kenapa it's not feasible kan. Kita tak boleh jawab. Kalau dia tanya is the solution feasible je, dan jawapannya is not feasible. Then it's okay lah. Tapi bila ada why, so ada markup untuk dia tanya kenapa. Why tu kena explain. Okay, so last question, dia kata add integer requirements to the model you construct in part B. What is the optimal profit and what are the optimal number of top lays and big press? Okay. Okay, so kita go part E. Alright. Then kita run balik. Dia suruh tambah integer tadi. So, tambah integer. Sekejap. Ada pada. Okay. Ini yang original kan. So, kita tambah. Kita nak beritahu yang ini number to produce ni mestilah integer. Okay. Okay. Okay, so kita dah jawab soalan D. Okay, soalan D kita tanya is the solution feasible. Jawapan kita dah cakap is infeasible. Maknanya tak boleh lah kan, sebab why? Kenapa why infeasible tu? Sebab kita dah explain. The minimum tu kita kena keluar 5, tapi sekarang kita keluar 4 je. So tak fulfill that requirement. Okay, so jadi nak round pun tak boleh, kita nak truncate saja pun tak boleh, buang je fractional part pun tak boleh, nak round out pun tak boleh. So the next ni E nya kita tengok add integer requirement to the model you construct in part B. Okay,
Then dia tanya lah what is the optimal profit and what are the optimal number of top lace and big price. Okay. So kita go kat sini, kita tengok part E ni. Okay, ini jawapan asal kita. Jawapan asal yang B tadi tu. So kita pergi balik kat data solver. Kita tambah untuk integer. So kita nak number ni, top lace and big price ni, dia must be integer value. Okay. So okay. Right. So solve. And then okay. Right. So now kita tengok dia kata bila kita dah set integer ni, saya kata number to produce top lace 0, big price 7. Okay. So requirement number of component sama. Okay. 49 maximum kita guna. Total production kita close 7. So the requirement is kita dah fulfill lah. The minimum requirement is 5. Okay. So jadi total profit kita adalah 238,000. Okay. Alright. So because of soalan dia tu, dia tanya what is the optimal profit and what are the optimal numbers tu. So kita kena jawab lah. Okay. Optimal. Okay. Jadi kita bagi tanda sikit. Adding requirement. Adding requirement lah. Adding integer requirement leads to the following. Total profit is 238,000. Okay. The number of top lace is 0 and the number of big price is 7. Okay. Nampak tak jawapannya tu dia berbeza lah dengan yang jawapan kalau kita tak buat kita tak set integer tu kan. Jadi ada setengah-setengah situasi tu memang kita tak boleh nak down out je. Especially macam saya katalah dia punya coefficient untuk objective function tu agak besar. Macam macam profit per unit dia ni 50,000, 34,000 kan. So agak perbezaan dia tu agak ketara. Jadi kita akan terus kita letak integer lah. Okay. Alright. Okay. So itu dia dua contoh untuk integer example. And the second question tu saya tunjuk macam mana kalau nak jawab soalan untuk ni lah linear optimization ni untuk semua lah sebenarnya. Okay. Alright, okay, that's all. Thank you very much.